Assalamualaikum semua, apa khabar? Okay, jadi hari ini saya akan kongsikan bagaimana cara untuk kita membina soalan subjektif di Google Form dan memastikan yang apa sahaja jawapan yang telah dijawab oleh pelajar telah ditanda secara automatik dan juga boleh juga secara manual. Jadi mari sama-sama kita saksikan. Jadi langkah pertama ialah pergi ke Google dan type Google Form. Okey, kemudian boleh sign in lah. Okey, lepas sign in, pastikan cikgu-cikgu semua guna akaun MOE jangan guna akaun peribadi kita sebab kita nak linkkan nanti jawapan ni semua dengan Google Classroom. Jadi gunakan akaun MOE cikgu-cikgu semualah. Okey, seterusnya kita ada beberapa pilihan. Jadi pilih blank quiz. Jangan pilih blank ni saja. Kalau blank ni saja kita kena isi secara manual. Kalau untuk blank quiz, dia dah membuat penetapan maknanya kita terus isi sahaja. Okey, seterusnya untuk membina soalan, langkah pertama yang kita perlu pastikan ialah setting dia dahulu. Okey, untuk setting, kita perlu collect email address supaya nanti senang kita nak ni supaya murid boleh isi email mereka. Okey, kemudian yang ni, pasal tak restrict to users in Ministry of Education Malaysia ni, tak perlu klik di sini sebab kalau kita klik di sini, jika pelajar kita yang ada masalah akaun MOE dan nak guna Gmail, makanya tak boleh lah. Jadi untuk pastikan boleh, yang ni kita unklik lah supaya pelajar yang guna akaun Gmail pun boleh jawab soalan kita ni. Okey, kemudian yang ni pun boleh tekan see summary ni di akhir nanti. Okey, untuk presentation, yang ni kliklah show progress bar supaya pelajar-pelajar boleh tengok orang kata hasil apa yang mereka buat. Okey, yang ni untuk akhir sekali tu bolehlah tulis contohnya Tania. Okey, anda telah selesai menjawab. Okey, contoh. Okey. Okey, kemudian yang ni jangan tekan show link to submit ni supaya kita pastikan pelajar hanya jawab sekali sahaja. Kemudian pergi ke quizzes ni. Okey. Jika tadi kalau pasal tak mula-mula tadi kalau kita tak pilih yang blank quiz, kita pilih yang blank tu saja, maka yang ni dia akan jadi tak nilah simbol ni tak on lah. Jadi kalau kita pilih yang tadi tu blank quiz tu dia akan jadi macam ni. Automatik lah. Okey, yang ni tak abaikan. Okey, yang ni yang cikgu-cikgu semua kena peka. Untuk immediately after each submission ni kita gunakan untuk soalan objektif. Okey, kalau untuk subjektif pilih later after manual review. Okey. Yang ni semua klik. Okey, kemudian jangan lupa tekan save. Okey, nampak dah ada email address kat sini sebab apa? Tadi kita dah klik collecting email address. Okey, seterusnya kita teruslah untuk membina soalan. Okey, yang pertama multiple choice ni kita tukar short answer. Okey, contoh soalan dia. Okey, lupa pula. Okey, jangan lupa namakan kuis kita. Contoh saya nak nama kuis saya ni kuis simpulan bahasa. Okey, form description ni bolehlah letak apa-apa saja yang cikgu nak. Contohnya saya letak jawab dengan teliti. Okey. Kemudian selamat menjawab. Okey, contoh. Okey, seterusnya pergi kepada soalan 1. Okey, contoh soalan 1 saya nak letak perangai Ahmad seperti, kemudian tempat kosong kan. Ahmad seperti tempat kosong kerana dia akan meminta semula barang yang telah diberi. Contoh. Okey, jadi untuk jawapan jangan lupa tekan answer key. Kemudian bolehlah letak markah berapa. Contoh soalan ni kita letak contoh 5 markah. Okey. Jadi sini kita letakkan jawapan yang betul lah. Okey, perangai Ahmad seperti apa? Buruk, siku. Okey. Ini kalau contohlah kita memikirkan pelajar mungkin ada jawapan lain mana tahu dia tulis beruk kan. Kita silap ke? Beruk, siku. Okey.
Mark all other answers incorrect. Maknanya jawapan selain daripada jawapan ni, okay, kita terus kata salah. Maknanya pelajar hanya boleh jawab antara buruk siku atau buruk siku sahaja. Okay. Kemudian jangan lupa tekan done. Okay, required ni pastikan tekan kalau tak pelajar mungkin tertinggal untuk jawab soalan yang ni. Okay, untuk soalan seterusnya terus tekan duplicate. Okay, supaya senang. Okay. Contohnya soalan yang kedua, okey, kita mungkin boleh letak soalan Abu menerima tempat kosong kerana telah memenangi cabutan bertuah tersebut. Okey, jadi di sini yang lupa tekan answer key. Okey, jadi Abu menerima apa? Okey, mungkin kita boleh guna durian runtuh. Okey. Okey. Contoh yang ni kita tak nak bagi jawapan contohnya yang pelajar jawab satu ni saja, mungkin mereka jawab soalan yang lain, jawapan yang lain. Jadi kita boleh ni, tak perlu mark ni. Okay, bila kita tak mark ni maknanya kita tak nak ni lah, dia automatic tanda, kita nak tanda secara manual. Okay, jadi yang ni lah kuncinya untuk tanda secara manual. Okay, markahnya pun 5 markah. Okay, jangan lupa tekan done. Okay, seterusnya, okay, contoh ni kita nak jawapan yang panjang pula. Contohnya kita gunakan paragraf. Okay. Contoh bina ayat menggunakan simpulan bahasa kaki ayam. Okey. Jadi sini pasal tak? Dia tak ada dah. Untuk answer key dia tak ada lagi pilihan jawapan. Pasal tak? Sebab yang ni jawapan ni esei. Maknanya kita sendiri akan nilai markah dia berapa. Jadi ni mungkin kita boleh letak 10 markah. Okey. Jadi okey, siap. Okey, jadi ini contoh saya bagi 3 je lah contoh. Okey, sama ada nak gunakan yang short answer ataupun bentuk paragraf terpulang kepada cikgu-cikgu semua. Bila dah selesai semua ni, rasa dah yakin dah soalan yang kita buat ni nak bagi pelajar jawab. Okey, boleh tekan send. Okey, cari logo ni, terus tekan ke logo ni, kemudian kita pendekkan URL, tekan shorten URL. Kemudian jangan lupa tekan copy. Lepas copy, kita boleh share lah kepada WhatsApp, Telegram, Google Classroom belajar dan lain-lain lah. Kemudian kita boleh buka Okey, jadi sekarang ni ini contoh nanti yang pelajar dah dapatlah soalan kita tadi nampak ni kuis bulan bahasa. Jawab dengan teliti, selamat menjawab. Okey, contoh anggaplah saya ni anak murid. Contoh kan, saya pun letaklah email saya. Okay, lepas cikgu-cikgu semua letak email, bolehlah mula cuba jawab. Okay, contohnya perangai Ahmad seperti kan. Okey, mungkin saya ni agak bijak, murid yang bijak sikit, saya pun tulislah buruk siku. Kemudian Abu menerima telah memenangi cabutan bertuah tersebut. Menerima apa ni? Contohlah tak tahu kan. Saya pun tulislah kereta. Kereta pula. Kereta. Okey. Bina ayat menggunakan simpulan bahasa kaki ayam. Okey, contoh saya buat ayat. Contohnya Ali bermain bola dengan tidak memakai selipar seperti kaki ayam. Contoh kita anggaplah murid yang biasa-biasa je kan, ayat itu biasa-biasa je. Kemudian murid akan tekan submit lah. Okey, nampak dikeluar kat sini, tahniah anda telah selesai menjawab. Itu yang penting yang kita letak tadi tu. Okey, kemudian bila pelajar dah selesai menjawab, okey, markahnya pun automatik dekat bahagian cikgu tu. Okey, pasal nak responses ni dah ada seorang yang jawab. Okey. Kalau perasan sekarang ni markah pelajar ni belum ditanda sepenuhnya sebab kita hanya letak satu saja tadi yang automatik, iaitu soalan 1. Jadi soalan 2 dengan 3 kita boleh tanda sendirilah tapi dengan cara yang mudah. Okey, caranya ialah kita pergi kepada question. Okey, kita boleh tanda kat sini. Okey, contoh yang ni dah ditanda kan. Okey, yang ni kita tanda betul 5 markah. Contoh dia dah tanda. Okey, kemudian jangan lupa tekan save. Okey, pergi kepada sebelah pula. Okey, Abu menerima jawab kereta. Allah, salah. Jadi kita tekanlah mark incorrect. Okey. Jangan lupa tekan save. Okey.
Okey, seterusnya untuk soalan yang ketiga, bina ayat. Okey, Ali main bola dengan tidak makan selipar seperti kaki ayam. Okey, jawapannya 20 dan kita rasa nak kongsilah markah pelajar ni dengan belajar. Okey, jadi boleh tekan, okey, cari dekat bahagian ni. Mari, kemudian boleh pilihlah release course. Okey. Di sini kita boleh tulislah kata-kata contohnya tahniah kan. Anda cemerlang contoh teruskan usaha. Okey. Ni saya elok letaklah supaya kita beri motivasi kepada pelajar. Okey, untuk sini kalau untuk pelajar ramai-ramai nanti dia akan keluarlah banyak email kat sini. Cikgu semua boleh klik all respondent lah supaya semua klik. Kalau tak nak pun boleh klik satu-satu kalau nak hantar kepada certain pelajar je. Kemudian boleh tekan send emails and release. Okey, jadi sekarang ni kita pun bolehlah bagi tahu pelajar pelajar-pelajar semua boleh cek email masing-masing. Okey. Saya pun dengar cikgu kata boleh cek email, saya pun bukalah email saya. Ini dia, nampak? Okey. Jadi saya akan dapat 13/20. Tanah teruskan usaha. Jadi kita boleh bukalah pelajar-pelajar boleh semak apa yang mereka buat tu, mana yang salah, mana yang betul. Oh, yang ni betul. Oh, ini salah. Jawapan dia biar runtuh. Okey, contoh. Oh, ini dapat 8 saja. Okey, contoh Jadi di situ pelajar-pelajar pun bolehlah kata muhasabahlah mana yang betul, mana yang salah. Jadi itu saja perkongsian saya. Saya harap semuanya bermanfaat. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.